Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Betul mana dah? Tak silap berasa apa di tengah-tengah perkataan dan berkata syarah. Dan kerana bahawasa apa dah? Dan kau tak semua lagi. Kerana bahawasa kau tak saya temu ni. Berapa baris tu daripada atas. Bismillah. 14. 14. Dan kerana bahawasa berjalan. Ya kita ni tu jin tu titik tak nak nampak mana. Jadi masa dia tulis bila dia tabak tubik huruf jadi berserah. Lalu tu dah waktu tubik 1000 naskah kita stop. Suruh beki sipel semula. Pada tubik baru ni nyatalah. Tapi nak hantar mari tak leh lah ni dekat aku. Gua buat di Kedah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kerana bahawasa berjalan kepada Allah. Apa makna berjalan kepada Allah? Taswir dulu. Nak tafsir dulu. Dengan memutus dan menghilangkan segala aqabah bagi nafsu. Bila sebut aqabah, asal makna jalan bahasa bongok-bongok. Jalan kok corong-corong bukit, celah-celah bukit, ada pula benatai-benatai buah, ataupun jalan menyelip-nyelip, ada pesen duri-duri, saka apa itanya dah. Jalan lagu tu gak tabiat tak suka nak berjalan lah. Ibarat daripada jalan bongok bengih, jalan yang payah. Tu asalnya. Tetapi ambil guna perkataan aqabah ditasbihkan dengan sifat-sifat nafsu. Sifat mazmumah. Nafsu kita ni ke dalam amarah, ya sifat dia tu sifat dia dicela, suka dengan ujub. Dah kita kah? Kalau buat bajikan apa suka menunjuk-nunjuk ria gitu. Kalau buat gapo gak bangga-bangga. Ada tu dia sifat mazmumah, sifat takabur. Dia panggil kerana bahawasa berjalan. Tengok ibarat dulu dan kerana ni atas klik ke mana? Kita kena klik pada awal kata syarah, bermula beripun antara dua perkara yang berlawanan. Yakni pada satu masa tu kita takrir mustahil ia beripun dua yang berlawanan. Bandingnya seperti misal seperti beripun gerak dia tak beripun gerak lagi dia satu benda, satu perkara, satu masa. Dan seperti beripun cahaya dia kelas. Nampak tak ada cara ni. Kalau gitu segala perkara yang telah sebutkan oleh musannaf, iaitulah segala perkara yang berlawanan tu, yang tiada boleh beripunnya. Sebab apa? Kerana. Dan kerana atas itu ibarat dulu. Sebab apa kata tak boleh beripun? Kerana bahawasa terang hati dengan cahaya iman itu berlawan ia dengan zulmah. Terang berlawan dengan gelap. Hak dulu. Mari sambungnya. Dan kerana bahawasa atas saat ni dah. Ibarat dulu. Sebab apa kata tak boleh beripung? Kerana bahawasa berjalan kepada Allah. Berjalan sini mana hati lah ada cakap ni. Menuju hati kepada Allah. Dengan memutus dan menghilangkan segala aqabah bagi nafsu. Segala sifat mazmumah bagi nafsu. Kalau selagi ada sifat ujub, mana boleh nak sapa? Cemar tak boleh hasuk. Berlawan ia apa?
berjalan kepada Allah dengan memutus dan menghilangkan akabah tu, berlawan ia akan terikat pada baca apa tu? Pada habasan hawa. Apa habas? Habas tu bahasa kita apa? Habas bahasa Arab. Kurung. Habas. Nah, orang ni orang kena habas, kena kurung. Kurung dalam penjara kalau orang. Kalau ayah kak kurung dalam apa panggil? Legok dia dalam ruak dah. Panggil ke tak? Jadi kalau barang dak kena kurung, mana nak boleh pergi? Barang kena kurung, orang kena kurung dalam penjara, mana boleh nak berakak? Jadi bahawa berjalan menuju kepada Allah. Lah mana menuju? Dengan memutus menghilang segala akabah, segala sifat mazmumah, sifat yang dicela bagi nafsu. Itu berlawan ia akan terikat. Duk terikat pada habasan, pada kekurangan hawa dan segala keinginannya. Hati sekali lagi duk terikat dengan keinginan syahwah panggil. Selagi hati duk terikat dengan kemahuan nafsu, ibarat macam orang kena kurung. Nak boleh menuju hati kepada Allah tu, dia kena menghilangkan sifat-sifat tadi. Tiba-tiba duk terkurung dalam syahwah, mana boleh nak menuju kepada Allah? Arti dua tu berlawanan. Tak boleh. Sampai dia kata dia kedua tu, bagaimana nak berakak menghadap Allah sedangkan hatinya masih terikat dengan segala syahwah keinginan? Kaya kata dulu, wa kaifa yarhalu ila Allah wa huwa mukabbalun bi syahwatihi. Betul? Bagaimana kau nak berakak menuju hati kepada Allah? Ya nak berakak menujunya kena bersih. Tiba-tiba sedangkan hati itu masih mukabbalun, masih terikat. Tu betul kata mustahil, sebab kerana bahawasa berjalan kepada Allah yang ibarat dengan berangkat tadi, dengan memutus dan menghilang segala akabah bagi nafsu itu, berlawan ia berjalan pada Allah tu, berlawan akan terikat pada habasan, pada kurungan hawa dan segala keinginan. Dan bahawasa masuk dan memandang akan hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas pada bahasa sana. Atas pada bahasa hak mula baca sana. Dan kerana bahasa. Ini terkedir lagi. Dan kerana bahasa masuk dan memandang akan hadrat Allah Subhanahu, yang menghendaki ia akan bersih dan suci hati. Hati yang masuknya, orang nak boleh masuk ke hadrat Allah, supaya orang nak boleh masuk dalam wang, dalam kota menghadap agung itulah, mesti kena bersih suci. Tu. Maka itu menghendaki ia ke bersih suci, berlawan ia apa? Masuk dan memandai ke hadrat Allah. Berlawan ia akan barang. Apa barang? Yakni sifat yang ia hati itu atasnya, atas sifat, barang sifat tu. Gapo barang sifat yang ada di atas hati tu? Bayar daripada segala kelalaiannya, kelalaian hati. Segala lalai yang diserupa, yang dibandingkan dengan janabah, berjunub. Kalau kita mengaji hukum syariat zuhir, kita ada berjunub, tak ada mandi, tak ada mengakak hadap sah lagi, bolehkah nak masuk dalam masjid? Tak boleh. Kalau duduk dalam masjid dah dia berlaku janabah, wajib kena keluar. Kita duduk tidur harus tidur dalam masjid, harus dengan kita jaga kesucian lah. Tiba-tiba mimpi keluar mani, kejut jaga, wajib keluar dengan segera. Jika tidak ada uzur, wajib keluar dengan segera. Tak sah ke duduk luar nak masuk. Duduk janabah luar siap-siap dah nak masuk kan. No, mani dulu. Kalau tidak tak boleh, haram masuk masjid. Haram baca Quran walaupun tak ada dalam masjid. Dah itu kan? Tu janabah. Begitu hati yang lalai dibanding supaya berjunub. Orang ni berjunub badan hukum zuhir, orang ni berjunub hati.
Dia faham dulu. Nya kecak dia mani kecak hati dak main. Dia dak main je hace. Body we dia mau. Dia dak main je. Body nak sina hagi kilai. Salah itu dah. Kita bercara hak ni jadi cak hati. Jadi kalau bila hati berjunuk, mana boleh nak menghadap Tuhan? Hadrat yang mulia. Badan yang berjunuk, mana nak boleh masuk masjid rumah Allah yang mulia? Mana nak boleh kita tawaf Kaabah yang mulia? Tak boleh. Nak masuk semaya, tak sah lagi berjunuk. Hadah kecil pun tak boleh nak semaya. Tu nak banding bin apa dengan syariat Zuhir tu dia mengaji dah. Haram lagi tidak sah masuk semaya dengan keadaan hadah. Apa lagi junuk? Haram semaya yang keadaan berjunuk. Sahabat syarat kena suci daripada hadah kecil dan besar. Begitu juga nak hadak, nak berangkat hati menuju ke hadrat Allah. Tak boleh kalau hati duk berjunuk. Hati duk berjunuk. Lagu mana hati berjunuk? Berjunuk dengan segala keinginan syahwat. Duk berdeki. Duk berdeki, duk sombong. Kuat. Macam dah. Sombong. Tu hati duk lagu tu. Mana boleh nak masuk hadrat? Hukum Zuhir boleh masuk. Semaya boleh masuk. Tak ada. Dengan ujuk dia semaya boleh masuk sah. Hukum Zuhir sah. Tapi hukum batin haram lah oleh batin tu. Tapi semaya sah. Ni keadaan dia semaya sah asalkan rukun dia, syarat dia cukup, hukum sah. Bila hukum sah, lepas tutup tai wajib. Haram semaya kali yang kedua. Gitu tak? Kerana tidak ditutup satu waktu dua semaya. Dua kali semaya. Bila sah dah, haram semaya kali kedua. Malaikat mazhab kita boleh dengan jalan i'adah. Dengan syaratnya. Dia panggil semaya i'adah, mu'adah. Kalau tidak, haram semaya kali kedua. Sebab semaya sah dah. Tengok syarat. Tak ada tekan, tak ada berat. Kita rasa sedap ini semaya zuhur nak tahlil 3 kali. Haram jangan. Itu dah. Ya ada tekanan angin dah. Itu bang kacungat. Tekanan angin sedap aja kena kali lagi. Kalau mazhab lain naik adah pun tak boleh. Mazhab kita boleh yang ada. Syaratnya kena jemaah daripada itu ini dah. Tu dia. Tu kita tahu dah hukum syariat Zuhir tahu dah. Fiqh Zuhir tahu dah. Ni fiqh batin. Fiqh batin dia kata hati nak boleh terakak masuk menghadap Tuhan. Hati nak boleh menghadap Tuhan, tak boleh menghadap kau selagi duk berjunuk. Hati berjunuk tak boleh menghadap Tuhan. Hati mana kata kaifa yatma'u ay yadkhula hadratallah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatihi. Sedak kecap baca dah balarah. Sahabat Ibn Abbas kata, mata hikah ni, kalau sekira sah, semaya sah. Lain pada ayat Quran, boleh mata hikah awak semaya saja. Awak baca surah ni. Amin waladdallin amin kaifa yusyriku qalbun suwaru, tapi tak ada arah tak boleh. Tengok Allah. Nak ayat balarah kecap pada dia tu. Ya orang siapa? Ya kan bukan kena dok penting ya kacak dia jadi ilham perut tu baik. Kayak kita dok penting nak sedap nak acak tebah minggu depan tu nak katalah mana. Tak itu kan. Wak tajuk patut sudah buat dok baca berkali-kali pula. Ni dak dia dia perut dia tu baik lagi. Masya-Allah. Tu dia kata bagaimana tomak sodok lobo lah hati nak masuk menghadap Tuhan. Kalau hati duk berjunuk ke? Ambil bahasa kapung tu dah dah. Hati duk berjunuk, tengok kita duk berjunuk masalah masjid tak boleh. Nak semaya tak boleh, nak menghadap Tuhan tak boleh lagi duk hadah. Ni apa tu? Itu makna sahabat tu Sarah kata segala perkara hak musannaf sebut tu ialah dia katanya iaitulah segala perkara yang berlawan ni. Berlawan ni ad-diddan la yajtami'an. Tiada boleh berimpunnya. Sebab apa tak boleh berimpun? Kerana yang pertama turun hak mula saat ni, kerana yang kedua, mari yang ketiga, dan bahawasanya kerana bahawasa
masuk dan memandang ke akan hadrat Allah Subhanahu. Memandang masuk tu dengan apa? Yang menghendaki ia akan bersih dan suci hati. Hati yang masuknya tu. Itu berlawan ia masuk memandang hadrat tu akan barang yang akan sifat mana? Sifat yang ia kena rajak ke hati. Atasnya atas sifat. Orang panggil jaratis silatu ala ghairi man hiyalah. Jemalah silat isi mausul barang. Tapi dhamir dalam silat tu rajak ke lain. Orang panggil jaratis silatu ala ghairi man hiyalah. Kalau biasa-biasa mengaji dulu-dulu. Tak? Tak ingat beda. Kalau biasa mengaji dah. Baik. Berlawan ia akan barang. Maksud barang tu sifat. Barang mana? Barang sifat yang ia hati. Ia hati tu atasnya. Hati yang bersepakat atasnya, atas sifat tu. Gapo sifat hati di atasnya tu? Bayar pada barang sifat. Daripada segala kelalaian ghafalat. Segala kelalaian. Lalai itu yang dibanding, yang diserupakan, yang dibanding panggil ditasbih. Yang dibandingkan, yang diserupakan dengan janabah. Yang diserupa dengan berjunuk. Maka berjunuk kita maklumlah, nak masuk sembahyang tak leh, nak baca Quran tak leh. Orang dalam berjunuk. Yang bermula sabab musabbabnya. Janabah tu main mana? Berjunuk hati tu main di mana? Yang bermula musabbabnya, musabbab bukan sabab. Yang musabab bagi janabah tu ialah menjauhi yakni akil hati daripada hadrat Allah. Sabab musabbab. Kita nak banding siapa panggil apa? Sabab haid. Musabbab pun. Dia ada haid dia terbit pun. Sabab janabah haid daripada janabah itulah musabab dia jauh daripada hadrat. Tak boleh masuk. Janabah ni sabab. Musababnya menjauhi hati. Sabab apa tak boleh masuk masjid? Sabab dia berjunuk. Punnya tak boleh masuk masjid. Itu kan. Sabab apa tak boleh maya? Sabab dia berhadas. Dia kena ambil wuduk dulu. Tak boleh ambil wuduk, tayamum dulu ganti. Tak boleh tayamum, tak boleh. Itu kena cari dulu. Suk terik, semaya juga yang fakidit tahurai. Benar gitu. Tapi tak sudah kena buat semula. Benar supaya tak lepas saja waktu tu. Tengok. Kita ngaji fiqh faham malah dah. Inilah Muhammad kata bagaimana tamak loba nak masuk ke hadrat Allah padahal ia belum bersuci daripada janabah kelalaian. Jadi panggil idafah janabah kepada ghafalat. Kalau mengaji bab ilmu balaghah dia panggil apa ni? Idafah musyabbah bih kepada musyabbah. Macam mana nak masuk sedangkan hati itu masih belum bersuci daripada kelalaian, lalai yang dibandingkan seperti junub. Min janabati ghafalat ay min janabatin syabihatin bi ghafalat. Apa dia tak kena? Lam yatatahhar min ghafalat min ghafalati asyabihati bil janabah. Namanya idafah musyabbah bih kepada musyabbah. Kata wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dah surah apa tu? Wala tuti' Muhammad, mu jangan turut nah. Jangan turut. Man akan orang yang aghfalna qalbahu, yang kami menjadi ke hati dia tu ghaflah, lalai. Menjadi turut nah orang hati lalai. Tu lali tu jadi turut orang lali. Macam lali apa dah. Nak turut ana lali ke cak tak tu. Menjadi turut Muhammad. Wala tuti', jangan kau taat. Wala mustahil Nabi tu nak turut. Tapi tepat hadak ke Nabi, tepat nak takir orang lain lah. Apa kita ni lah. Nabi dah mustahil dah kerana jadi rasul sifat amanah bukan? Hidup turut orang lalai tak amanah lah. Tapi kata situ juga satunya
tepat tuju tu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, murah umat dia panggil. Ataupun panggil tawadhu sebagai teladan pergi di situ. Orang lain tiru situ. Walaupun tak kata lain, gitu itu, tiru situ. Tempat teladan tuju ke situ. Walaupun dia bagus dah pun kata atas dia tu. Buat tempat nasah. Wala tuti', jangan kau taat Muhammad. Akaman aghfalna qalbahu, akan orang yang telah kami melalaikan hatinya. Kami menjadi hati dia tu lalai menjadi tu. Wattaba'a hawahu, selalu dia tu duknya ikut sia malah hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, pekerjaannya terlampau lajak dah. Lui pai. Lui lajak berat. Menjadi lagu tu. Tengok setok Nabi tak duduk turun. Panah hajak nu masuk. Jauh. Ni sebab itulah hati kita duk lalai dengan Allah. Macam mana nak duduk hadrat dia? Kena bersih dulu Allah. Itu kan. Weh, tutup ustaz. Jangan sambut lagi. Saya semua dah. Walau call masuk pun kita pun call dulu. Nah itulah. Dia mau call masuk kita pun call dulu. Kita dah. Itu yang ketiga. Yang keempat, dan bahawasa. Atas klik pada tak ni tu. Yang ni, dan kerana bahawasa faham dan mengerti. Satu lagi nak tafsir bagi faham. Bahawasa faham dan mengerti akan segala daqaiqil asrar, yakni segala yang halus-halus bagi segala rahsia. Hak tu nak boleh dia yang dia ambil faedah daripada takwa. Nak boleh rahsia tu je kena kita ada sifat takwa. Takwa hak mertabak yang tinggi ihsan. Ya takwa ada mertabak kan? Takwa hak asasi iman. Naik pada tu takwa dengan mana imtithalul awamir wajtinabun nawahi, fiqh dia Islam. Takwa lagi pada tu ihsan, iaitu an ta'budallah ka'annaka tarah. Kau sembah Allah seolah-olah kau lihat dia. Takwa tu. Jadi makna kata nak dapat rusia yang halu-halu, bagi rusia yang dia ambil faedah daripada takwa itu berlawan ia akan israr. Maksudnya israr dengan sin, dengan sad. Israr. Apa israr? Yakni mengekalinya di atas segala maksiat dan segala kesilapan. Nak begitu boleh ke? Nak dapat halusi rusia tu kena takwa, ihsan hati. Maka tak boleh beripun lah dengan mengekal atas maksiat. Bila dia mengekal gitu, tak sadar harap lah. Patut itu dah. Tak sadar harap lah kata nak boleh. Seperti kita misal tak nak semak apa-apa. Dah ada sekebus, sadar harap lah. Tak itu kan? Orang nak boleh tu, tak tidur siang malam, tak itu kan? Berapa tu? Nak pakai tu, nak sedia cadar berapa? Mungang mulut saja kakak mata di dinding tu. Sadar harap lah nak boleh. Nak pada weh. Tu nak banding kenapa ya tu? Yang bahasa dalam yang payah. Kena banding-banding tu dah. Mana kalau hati tu duk lagu tu tak ada harap lah. Allah. Tu kan yang lagu tu. Baiklah. Itulah klik pada musannaf kata am kaifa yarju ayyafhama daqaiqal asrar wa huwa lam yatub min hafawatihi. Tengok terjemahan sekali. Atau bagaimana kau harap ia bahawa akan bawa faham dan mengerti akan segala rusia yang halu-halu, padahal ia hati belum lagi bertaubat daripada segala kesilapan atau kesalahan, yakni tidak ada harapan. Kerana mustahil tadi. Cukup dulu. Dan kepadanya lah isyarat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman wattaqullah wa yu'allimukumullah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzu billah. Kau ada nama ke sana ya, janganlah holos selalu ya di kamar habis. Ni ada ni mun kita tengok dulu sana. Ni ada demo hantar nama mari ni. Namanya Syamsuddin bin Umar.
Selagi dan Ramli bin Abdullah dari kampung Bangu Dudung. Bangu Dudung nulah kok janing tak? Kok kan tak? Bangu Dudung. Syamsuddin bin Umar dan Ramli bin Abdullah. Bangu Dudung. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudur minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma ighfir lana warhamna وعافنا واعف عنا. اللهم اجعل ثواب ما قرأناه من كلامك القديم هدية واصلة ورحمة منك نازلة على أرواح الشمس الدين ابن عمر والرملي ابن عبد الله. كان اجتماعنا بسببهما وتلونا القرآن العظيم من أجلهما. اللهم اجعل القرآن لهما في القبر مؤنسا وفي القيامة شافعا ومن النار سترا وحجابا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.